Buletin Didik 14 Julai bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pengajian Tinggi KPT mengemukakan 7 inisiatif bagi menangani kos sara hidup mahasiswa di kampus. Perkara itu dicapai dalam mesyuarat pertama Jawatankuasa Tindakan Sara Hidup Siswa Keluarga Malaysia. Dalam satu kenyataan, Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, mesyuarat bersetuju memberi pengecualian bayaran sewaan 6 bulan kepada pengusaha kafeteria dan perkhidmatan makanan di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Mesyuarat juga bersetuju menu Keluarga Malaysia RM3.50 di bawah inisiatif bakul makanan siswa hendaklah bersesuaian dan mengambil kira kepelbagaian komposisi kaum di IPT. Bagi memantau kenaikan harga dan kos barangan serta perkhidmatan yang melibatkan sara hidup siswa di IPT, Pasukan Pemantau KPT Kos Sara Hidup Siswa KPT Pantau akan melaksanakan pemantauan secara berterusan. Beliau berkata inisiatif Food Bank Siswa akan diperkasakan menerusi penubuhan Hub Food Bank Siswa yang berperanan sebagai pusat pengumpulan dan pengagihan barang keperluan siswa. 6 hub akan ditubuhkan mengikut zon. Kadar upah bagi program Job on Campus JOSI akan diselaraskan mengikut Perintah Gaji Minimum 2022. Pelan tindakan sara hidup siswa yang holistik akan dibangunkan sebagai panduan kepada IPT dalam usaha memperkasakan kebajikan siswa. Selain daripada aspek kos makanan, pelan ini turut mengambil kira konteks sara hidup siswa yang lebih luas. KPT juga akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Kementerian Kewangan bagi membincangkan kebolehlaksanaan pemberian ribat atau pengecualian cukai kepada penyumbang yang menyalurkan tajaan dalam pelbagai bentuk. Ini bagi menggalakkan kolaborasi bersama pihak korporat, industri dan orang persorangan menyumbang keperluan siswa. Penganjuran pertandingan Petrosains RBTX Challenge bertepatan dengan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara 2021-2030 untuk menjadikan Malaysia lebih berdaya saing melalui Sains, Teknologi dan Inovasi STI. Program di bawah Malaysia Techlimpics 2022 ini juga menjadi platform terbaik untuk peserta meneroka teknologi revolusi industri 4.0 seperti robotik, internet kebendaan, IoT dan kecerdasan buatan AI. Pertandingan dirasmikan siang tadi oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba. RBTX Challenge 2022 dijangka menarik penyertaan 10,000 pelajar yang berpeluang berkongsi minat dalam bidang sains dan teknologi melalui elemen penciptaan khususnya robotik. Penyertaan dibuka kepada peserta tempatan dan antarabangsa bermula 18 April lalu sehingga hujung bulan ini melibatkan 3 kategori iaitu Robo Tracer, Robo Sumo dan Innovation. Penggalakan STI akan mendorong pelajar membina pengetahuan sains dan teknologi. Dan pada masa yang sama, rasa ingin tahu dan kreativiti sangat diperlukan untuk mendorong inovasi. Lantas, program seumpama ini iaitu RBTX Challenge diyakini bukan saja mampu memupuk budaya cintakan sains, malah sejajar dengan matlamat kerajaan untuk meningkatkan minat dan tumpuan masyarakat umum, terutamanya para pelajar dalam bidang STEM. Selain itu, ianya juga adalah selaras dengan visi MOSTI untuk Malaysia mencapai taraf negara maju berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. RBTX Challenge turut mendapat sokongan menerusi bantuan dan kepakaran penasihat akademik dari institusi pendidikan berprestij termasuk Universiti Teknologi Petronas UTP, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA, Universiti Teknologi Mara UiTM dan Universiti Teknologi Malaysia UTM. Kami mengadakan bengkel, workshop, troubleshooting klinik dan segalanya. Sebab niat kami lebih kepada anda untuk mendapatkan ilmu dan anda untuk memahami apa yang apabila orang berkatakan tentang IR 4.0 dan robotics merupakan salah satu elemennya. Jadi orang kata, oh, this is robotics. Itu yang kami nak ketengahkannya. Sejak diperkenalkan pada 2018, RBTX Challenge telah mendapat penyertaan dari lebih 800 sekolah di seluruh negara.
Bukan sekadar tempat rekreasi tetapi juga sesuai sebagai lokasi hari keluarga, aktiviti memancing dan berbasikal. Malah tempat penggambaran. Itulah kecantikan dan keindahan alam semula jadi kawasan perkelahan Sungai Ingki yang terletak di Kampung Pasir Putih, Kalumpang, Hulu Selangor. Uniknya, kawasan ini dipelihara dan dibangunkan sendiri golongan belia dan penduduk setempat. Suasana yang mengasyikkan nyata menggamit ramai pengunjung yang rindukan ketenangan jauh dari hiruk-pikuk kesibukan kota. Kawasan perkelahan Sungai Ingki yang beroperasi secara rasminya pada 2019 kini telah dilengkapi kemudahan seperti gerai makanan, surau, tandas awam, kolam mandi kanak-kanak, kawasan perkemahan dan sebagainya. Persekitarannya bersih dan diuruskan sendiri oleh Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK bersama belia dan penduduk kampung Pasir Putih. Yong Keng Fat atau lebih mesra dipanggil Ah Chai antara anak muda yang gigih memastikan keselesaan pengunjung. Bermula sekadar mengikut kawan, remaja berusia 17 tahun ini kemudiannya gembira menabur bakti di kawasan ini. Dah lama, 2 tahun. Betul buat barang kat sini, tempat, betul dapat kewangan, boleh bagi keluarga sikit-sikit. Mula-mula ikut member kat melepak. Lepas tu Tok ajak bekerja. Saya ikut-ikut lah. Mula-mula tak erti pancur simen. Saya belajar seorang sini. Tok ajar. Sampailah saya erti. Semangat Ah Chai dan rakan-rakan memastikan keindahan di sini sentiasa terpelihara turut disenangi pengunjung. Jika ada kelapangan, remaja yang bekerja di sini turut berlatih berkembang sebagai persiapan untuk majlis tertentu. Bagi Nur Zarifah Mirza antara individu paling hadapan di kawasan ini, dia terhibur berkomunikasi dengan pengunjung. Yang penting masa lapangnya diisi dengan perkara bermanfaat. Try lah macam ni kan, kerja macam ni. Walaupun tak kisahlah kerja jaga parking ke, jaga pondok-pondok ke, tak kisah. Janji berani untuk cuba benda yang baru. Itulah. Daripada duduk kat rumah, goyang kaki, tak ada buat apa. Lepas tu tahu minta duit je macam tu. Tonggak di sebalik keharmonian dan kegigihan belia di Sungai Ingki adalah hasil inisiatif kedua individu ini. Mengajak mereka untuk datang ke tempat ni lah, untuk sama-sama membangunkan kawasan perkelahan ni. Dan kami sebenarnya kalau boleh kita nak berkongsikan keindahan tempat ini kepada masyarakat luar, yang mana tempat ini sebelum ini telah terbiar dan atas inisiatif MPKK sendiri bersama belia setempat dapat membangun kawasan ini untuk sama-sama dinikmati oleh semua yang hadir ke sini. Belia-belia kita diberi knowledge tentang hasil-hasil keturunan. Apa yang kita lihat kat sini sekarang ni, pondok-pondok sini dibina oleh belia-belia sendiri. Kan, dengan pemantauan pada pihak kami yang akan membuat plan kan, macam mana nak buat, dan akhirnya kita transferkan kepada belia ni akan membangun. Kita memantau pembangunan. Termasuklah kolam ni pun mereka juga yang berusaha. Tambahnya pemilihan remaja di bawah umur 18 tahun juga bagi menyuntik semangat sayangkan kampung dan terus menetap di kawasan asal mereka. Maklumat projek penyelidikan bakal dapat diakses oleh orang awam bermula Disember ini melalui inisiatif Malaysia Open Science Platform MOSP. Projek di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menerusi Akademi Sains Negara ASM dilaksanakan bertujuan memudahkan penyelidik negara saling berkongsi data mentah. Menurut Menterinya Datuk Seri Adam Baba, inisiatif terbabit memacu inovasi negara, seterusnya melengkapkan ekosistem data terbuka negara. Untuk makluman, bila saya bercakap soal inovasi terbuka, ia merujuk kepada proses inovasi yang tercetus melalui kerjasama dengan pelbagai entiti rentas organisasi. Menerusi MOSP ini, pihak industri dapat mengurangkan perbelanjaan penyelidikan dan para penyelidik tempatan akan dapat meningkatkan kebolehupayaan data penyelidikan mereka ditukar menjadi satu inovasi.
Datuk Seri Adham berkata demikian pada majlis menandatangani perjanjian kerjasama projek rintis MOSP membabitkan 5 universiti iaitu Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia. Kerjasama itu diharap dapat memperkukuhkan amalan perkongsian data mentah penyelidikan negara. Inisiatif itu juga bakal membantu mengurangkan pengulangan atau pertindihan penyelidikan yang bakal dijalankan pada masa hadapan. Dalam membangunkan pengurusan sisa organik di tapak pelupusan sampah secara ekologi dan lebih mesra alam, Universiti Teknologi Mara UiTM bersama Berjaya Enviropark Sdn Bhd dan Entomo Agroindustrial menandatangani satu memorandum perjanjian MOA. Jalinan kerjasama ini adalah bagi menjalankan penyelidikan menggunakan lalat soldadu hitam untuk mengitar semula sisa organik. Majlis yang berlangsung siang tadi menyaksikan UiTM diwakili Naib Chancellor Profesor Datuk Teknologis Dr. Roziah Muhammad Janor, manakala Berjaya Enviroparks diwakili Pengurus Besar Kanan Peter Wong dan Entomo Agroindustrial pula diwakili Pengarah Sains Juan Cortez. Projek yang bakal diterajui UiTM ini dijangka bermula Ogos nanti. Dalam tempoh sekarang ni kita sangat memerlukan kaedah baru di mana kita tak nak mengelakkan daripada landfill. Macam kalau landfill ni lama-lama dia tinggilah, dia payah kan. Jadi kita penyelidikan yang ditaja oleh MITE dan juga daripada MySIP tadi tu, kita dapat menghasilkan satu kaedah yang daripada Spanish ni, daripada Spain ni, di mana menggunakan serangga. Entomo ni tadi menghasilkan lava daripada lalat itu. Lalat khas tadi tu, black shoulder flies tadi tu lalat. Jadi lalat ini mengeluarkan lava. Jadi lava ini yang digunakan nanti untuk memakan bahan-bahan buangan ini. UiTM akan menjalankan segmen analisis data manakala komponen pengasingan sisa organik dilakukan oleh Berjaya Enviropark. Sementara itu, Entomo Agroindustrial akan mereka bentuk kontena kargo automatik yang sesuai dengan keadaan tropika bagi rawatan sisa organik menggunakan lalat soldadu hitam. Kontena kargo ini dihantar dari Sepanyol ke Malaysia dan ditempatkan di tapak pelupusan sanitari di Bukit Tagar. Untuk rekod, negara menghasilkan 38,427 tan metrik sisa pepejal sehari tahun lalu dengan lebih 80% terdapat di tapak pelupusan sampah. Tahun ini, angka tersebut dijangka mencecah 14 juta tan metrik. Justru satu penyelesaian baharu diperlukan segera dengan mengitar semula sisa organik memandangkan 50% sisa pepejal yang dihasilkan berasal dari bahan organik yang boleh ditukar untuk kegunaan lain. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi menyediakan lebih banyak peluang untuk generasi muda Felda memulakan perniagaan dan meningkatkan kapasiti perniagaan kepada usahawan. Pengumuman itu dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika berucap merasmikan sambutan Hari Peneroka Felda 2022 di Felda Rentam di Bera, Pahang. Pinjaman tanpa faedah. Pinjaman tanpa faedah ini diberikan dengan nilai minimum RM5,000 hingga maksimum RM20,000 mengikut pakej. Usahawan belia Felda dari seluruh negara yang berminat boleh mula membuat permohonan bermula pada bulan Ogos 2022. Sempena 66 tahun penubuhan Felda, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan RM21 juta untuk penyelenggaraan dan penyediaan infrastruktur di 317 kawasan Felda di seluruh negara.
Sertai pertandingan Reka Cipta Logo Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM. Penyertaan adalah percuma. Untuk maklumat lanjut sila imbas kod QR yang tertera atau layari media sosial Institut Koperasi Malaysia. Hadiah wang tunai lumayan menanti para pemenang. Disneyland Paris memperkenalkan tarikan terbaru Marvel Avengers Campus di taman tema itu baru-baru ini. Ia bersempena ulang tahun ke-30 Disneyland Paris. Merasmikannya ialah Captain Marvel sendiri iaitu pelakon Brie Larson. When you make a movie, you don't necessarily get to see the impact it has on people because you're on the opposite side of the screen. But being here at Avengers Campus, the stories and characters have a place to come to life where fans can interact with them every single day. It feels so special and significant. Larson hadir pada majlis khas itu bersama lebih 1,200 tetamu undangan serta pelakon-pelakon franchise Marvel yang lain. Antaranya Iman Vellani, pelakon utama siri Miss Marvel dan Pom Klementif yang membintangi Guardians of the Galaxy. Tarikan utama di Avengers Campus ialah pengunjung boleh bertemu dengan hero mereka serta menikmati pelbagai pengalaman, contohnya menyertai misi bersama Spider-Man. Banyak juga fasiliti dan permainan yang disediakan dengan tema dan perincian daripada karya terbitan Marvel. It's the coolest thing ever. We just went on Flight Force and it was the craziest ride. And it's like Iron Man and Captain Marvel, my two favorite. They're like my Avengers parents, you know. I love them. The ride was so much fun. I'm not expecting that. It was like a spiritual experience. It literally ended with the Avengers theme song. I was dying. It was great. It was great. I'm having a lot of fun. Good day. Kemuncak majlis menyaksikan Dr. Strange mengendalikan pertunjukan cahaya drone membentuk ikon Avengers di udara. Avengers Campus dibuka kepada umum mulai 20 Julai ini. Kumpulan K-pop Metaverse aespa mencipta rekod menerusi muzik terbaru mereka susulan penampilan semula atau comeback dengan album mini kedua berjudul Girls. Baru-baru ini ia terjual lebih 1,426,000 salinan pada minggu pertama. aespa menjadi kumpulan wanita pertama mencatat pencapaian itu selepas Blackpink pada 2020. Terdahulu Girls juga melepasi 1 juta stok pra-pesanan iaitu angka tertinggi seumpamanya untuk kumpulan wanita di Korea. Hai adik-adik, hari ini saya akan perkenalkan koleksi yang dinamakan sebagai baju berayat kaligrafi. Baju berayat kaligrafi ini diperbuat daripada fabrik sutera merah dan disulami dengan jahitan daripada benang perak. Kalau adik-adik tengok di atas permukaan baju ini terdapat ayat-ayat kaligrafi. Adik-adik nak tahu tak ayat-ayat apa? Kalau di bahagian atas, adik boleh baca kalimah syahadah dan di bawahnya pula merupakan ayat-ayat daripada ayat ke-144 daripada surah Al-Baqarah. Kain fabrik sutera merah ini merupakan kain kiswah daripada Kaabah di Mekah dan dipercayai kain ini dibeli oleh seorang yang mengerjakan haji untuk dibawa pulang sebagai tanda kenang-kenangan.
Sukan dimulakan dengan perkembangan dari badminton terbuka Singapura. Pemain persorangan negara Eng Zi Yong dan 3 beregu campuran meneruskan cabaran Malaysia ke suku akhir. Bagaimanapun, kesemua 5 beregu lelaki terkandas di pusingan kedua. Selepas menyingkirkan naib juara Masters Malaysia Angus Eng Kalong semalam, Eng Zi Yong berdepan seorang lagi lawan dari Hong Kong, Lee Chiu Yu. Dia menamatkan permainan dalam tempoh 33 minit menerusi kemenangan 21-15, 21-13. Suku akhir esok cabaran getir menanti Zi Yong yang dijadual menentang pemain ranking ke-6 dunia Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia. Dalam pada itu, gandengan Goh Sung Huat Chevron Lai mengetuai cabaran 3 pasangan campuran negara mara ke suku akhir. Mereka bagaimanapun terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan beregu Indonesia Rivaldi Rinov dan Mentari Pita Hanitias 10-21, 21-18 dan 21-10. Kejutan berjaya dilakukan Hu Pang Ron dan Toh Yi Wei. Mereka menyingkirkan pilihan ke-8 dari Denmark, Mathias Christiansen dan Alexander Boye 21-11 dan 21-19 cuma dalam masa 38 minit. Melengkapkan kecemerlangan beregu campuran negara gandengan Che Tang Ji dan Valerie Xiao. Tiada masalah buat mereka mengatasi wakil Hong Kong Reginald Lee Chun Hei dan Eng Zu Yao 21-13 dan 21-7 hanya dalam tempoh 25 minit. Bola sepak kejuaraan bawah 19 tahun AFF lupakan kejayaan menewaskan Vietnam. Fokus terpenting kini pertemuan menentang Laos pada RC Final malam esok. Yang pasti bukan tugas mudah mengambil kira kemampuan Laos mengejutkan Thailand 2-0 pada satu lagi saingan separuh akhir. Begitulah suasana penuh emosi skuad bawah 19 kebangsaan selepas menundukkan Vietnam. Semoga situasi penuh ceria ini dapat diteruskan skuad bimbingan Hassan Sazali Waras selepas pertemuan final menentang Laos malam esok. Sememangnya satu tugas getir, apatah lagi keyakinan pasti mengiringi Laos yang berjaya menundukkan Malaysia 1-0 pada aksi kumpulan B dan kemenangan 2-0 ke atas Thailand pada separuh akhir semalam adalah yang kelima berturut-turut buat Laos sepanjang kejohanan. Apapun bukan misi mustahil buat Malaysia mengatasi Laos esok sekiranya momentum sewaktu menundukkan Vietnam mampu dikekalkan. Malah sebelum berdepan Vietnam, tidak ramai yang memilih Malaysia memandangkan Vietnam berada di puncak prestasi. Namun Malaysia membuktikan kesungguhan dan dedikasi di padang apabila mencipta kejutan menang besar 3-0. Perlawanan akhir menentang Laos esok dijadual berlangsung pada jam 9 malam di Stadium Petrot Chandrabhaga. 35 pingat emas menjadi sasaran kontijen negara yang beraksi di Tamasya Sukan Universiti ASEAN AUG hujung bulan ini. Tamasya edisi ke-20 itu dijadual berlangsung di Ubon Ratchathani, Thailand bermula 26 Julai hingga 6 Ogos ini. 275 atlet akan beraksi dalam 19 daripada 23 acara yang dipertandingkan pada Tamasya Dwi tahunan itu. Sasaran 35 emas dianggap realistik menyamai sasaran yang diletakkan pada edisi lalu di Myanmar. Semalam berlangsung majlis penyerahan jalur gemilang kepada Ketua Kontijen Malaysia ke Thailand Profesor Dr. Muhammad Fuad Said Khan. Disempurnakan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Pada edisi terakhir 2018, Malaysia mengutip 37 pingat emas melepasi sasaran awal 35 yang ditetapkan. Ia ditambah dengan 43 perak dan 49 gangsa untuk menduduki tempat ketiga di belakang Thailand dan Indonesia. Turut disampaikan semalam insentif keseluruhan berjumlah RM135,000 kepada 98 atlet IPT yang menyumbang pingat di Tamasya Sukan C di Hanoi, Vietnam. Atlet renang Kieu Ho Yan dari Universiti Putra Malaysia UPM meraih insentif tertinggi berjumlah RM7,000 susulan kejayaan menyumbang 1 emas, 3 perak dan 1 gangsa. Fenomena supermoon yang dapat disaksikan di beberapa lokasi di seluruh dunia mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nolifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi.